Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Perbincangan kita dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i ataupun al-fiqhul manhaji dalam bab riba al-qard, iaitu riba hutang. Perbincangan kita yang lepas tentang ayat yang menjelaskan bahaya riba yang telah ditafsirkan oleh alim ulama kita tentang riba ini satu benda yang bahaya. Sambungan kita dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang riba. Di antara hadis yang telah kita baca iaitulah daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Jadi orang makan riba ni dia terlibat habis. Hak je makan pula laknat, wakilnya, penulisnya dan dua orang saksinya. Maknanya hadis ni ambil semua sekali. Hak je makan riba ambil, hak je bui riba, penulisnya, saksinya semua sekali terlibat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam di akhir hadis Nabi kata wa qala hum sawa, semua ini sama dari sudut dosanya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Maksudnya, jauhilah 7 kesalahan besar. 7 dosa besar ni kena jauh. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kesalahan itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mensyirikkan Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali kerana kebenaran. Maknanya kita bunuh tu bukan kerana nak bunuh dia, tapi oleh kerana dia buat dosa yang dosanya balas bunuh. Maka bila kita bunuh orang ni tak jadi salah kita, kerana bunuh dengan kebenaran. Dia benar daripada syarak. Makan riba. Ini masuk cerita sini, iaitulah makan riba. Riba ni termasuk dalam 7 penyakit besar yang membahayakan. Makan harta anak yatim, lari daripada pertempuran dalam medan peperangan, dan menuduh wanita suci, wanita baik dan beriman dituduh berzina tanpa disedarinya. Jadi al-ghafilat, maknanya wanita ni memang tak tahu bab zina, tiba-tiba dituduh oleh orang. Jadi hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis anak Rasulullah tadi riwayat Imam Muslim. Hadis yang ketiga riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila zina dan riba menzahirkan diri di sesebuah kampung. Tak juga bahasa dia ni. Bahasa Arab kata apa? Idza zahara zina war riba fi qaryatin. Idza zahara riba waz zina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah azza wa jalla. Maksudnya apabila zina dan riba zahir, mana berlaku secara terang-terang, sebagaimana berlakunya hari ini, boleh dikatakan berlaku secara terang-terangan. Berlaku secara terang. Orang buat riba lah dahsyat sangatnya. Terlalu terang sangatnya riba. Zina tu macam tak terang tapi macam terang. Kalau tak terang macam mana? Anak bunyi jatuh anak semua ni. Meninggal di masjid lah, meninggal di tersebah. Mana hasil daripada zina? Yang jadi masalah hari ini, masalah berlakunya berzinaan secara berluasa ni, angkara daripada tidak ada cakna, tidak ada ambil berat keluarga sendiri, tak cara. Orang laki-laki mari rumah bolak sampai ke tengah malam, anak mari ambil anak perempuan kita pergi ke mana pun tak jadi masalah bagi dia. Itu sebab mudahnya berlaku benda-benda gini. Dan kita pun tidak tanya anak pergi ke mana malam-malam. Kata dalam hadis ni kata, apabila zina dan riba zahir maknanya berlaku secara terang-terangan dalam satu kampung,
mereka sebenarnya telah membenarkan diri, faqad ahallu. Ahallu itu makna dia telah mengundang. Seolah-olah orang kampung ni jemput mari membenarkan diri mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila dalam satu kampung ni banyak berlaku zina, banyak berlaku perbuatan riba, dan masyarakat setempat pula tidak mengambil berat dalam masalah ni. Tak cara, tak ada cara tepi kaya orang. Ni bukan soal tepi kaya orang ni. Pakai dalam kaya dah ni. Kita tak cara lagi, apa nak cara? Bila nak cara? Jadi penyakit orang Melayu ni satu penyakit juga. Dia panggil penyakit orang Melayu. Bila orang tebuk bak maksiat ni, tak ada cara tepi kaya orang. Lo ni pegawai-pegawai agama pula sibuk nak tangkap orang. Hak mengajar tak ada tauliah kawasan tu. Manakala kita ada tauliah sini. Majlis agama bagi tauliah. Kalau kita pergi negeri lain kan, igak boleh situ. Jika Selangor dah tak pernah. Cak kena igak orang dia. Jadi orang-orang hari ini jadi celaru hari ni, pejabat agama tidak sibuk dengan orang maksiat. Kita sibuk dengan igak orang. Tak ada tauliah di tempat dia. Negeri lain ada tauliah. Jadi tauliah tu dia berlaku tepat. Pasal negara kita ni negeri yang paling banyak mufti di negara di dunia, bukan di Malaysia, di itu atas dunia ni. Di Arab Saudi tu besar-besar negara dia besar, bukan kecil negeri dia tu. Kalau naik kereta kali 2 hari nak sampai ke hujung. Sore ya mufti negara dia sore. Lepas tu tak ada. Dia panggil al-lajnah daimah lil ifta. Ada. Jadi orang kita ni jadi susah. Sempadan banyak doa. Jadi tauliah kita ni hebat asal mana pun boleh pergi sekat tu, sepadan jetih. Masuk dari sana tu tak ada tauliah boleh igak. Boleh tangkap. Jadi pegawai agama ni sibuk dengan igak orang, tak ada tauliah. Orang-orang hak lain tu. Ini masalah kita hari ni masalah apabila masyarakat membenarkan zina berlaku dalam kampung dia dan dia tidak ambil berat. Ini tugas penjaga maksiat. Hak ni tugas pegawai agama, hak ni tugas tu imam. Pas tugas dia berapa? Tengok ya. Tugas dia tengok. Tugas dia ulas. Bila berlaku tibik, dia tu boleh anak boleh cucu tak ada apa. Sibuk nak bisnes kita ni. Kerja nak ulas. Bila boleh anak tak ada apa, cara nak ulas hak tu ya. Waktu orang mari nak kerja ni tidak nak ulas. Kenapa tak pakat bisnes? Pakat gila ke? Demo ni, lok anak-anak ni gendul sana sini. Pergi sana. Jadi kita tidak rasa ini tanggungjawab kita. Ini jadi masalah hari ini. Ini bahaya tak bahaya dalam hadis ni tuan-tuan. Apabila zina dengan riba, 2 sekali kembar, berlaku dalam satu kampung, faqad ahallu. Apa makna ahallu? Bahasa Arab sudah ahallu. Ni maknanya seolah-olah kita panggil, kita undang, kita jemput. Mari azab Allah Ta'ala masuk ke kampung kita. Ini masalah hari ini. Tapi dunia hari ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara rahmatan lil alamin yang selalu kita dengar, Allah Ta'ala tak turun azab selalu. Tak macam umat dulu. Kalau umat lain habis. Tak ada 3 hari tu bakar api neraka. Wallahualam. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang pertama saat ni, riwayat yang kedua dia kata apa? Idza zahara az-zina war riba fi qaryatin azinallahu bihalakiha. Itu lafaz dia. Lafaz Arabnya sedap, kita kena baca asli ni. Yang pertama tadi faqad ahallu. Idza zahara az-zina war riba fi qaryatin, ini lafaz depan sama. Riwayat yang pertama faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Mana orang kampung tu sendiri panggil azab, mari azab kampung aku ni. Kalau kita tak lari. Jadi pasal itulah tugas al-amru bil ma'ruf ni satu tugas yang besar yang tuan-tuan kena benar tugas. Ni satu risalah yang dikeluar oleh Jabatan Agama Islam Negeri Kelantan. Tajuk dianya Risalah Amar Ma'ruf. Jadi alhamdulillah tuan-tuan hari ni kalau kita tengok di Jabat Agama sudah ada risalah-risalah kecil macam ni. Ni solat jemaah tajuk dia. Ni amar ma'ruf. Ni cara-cara tutup aurat. Jadi hari ni cara aurat ni boleh kata ke orang kita ni tak pandai benar tutup aurat. Ni yang kita tutup hari ni, anak kita belik tekak belik dia punya telekor tu, belik tekak ala bawah dia ikut nak pakai gapo seluar saiz mana pun tak apa. Dia tak pandai. Jadi tuan-tuan boleh pergi ambil risalah ni secara percuma di Jabat Agama di Kota Baru. Banyak risalah ni dibagi secara percuma, tapi kita kena ambil. Mana kalau ada kursus apa ke, pergi ambil, bagi orang biar baca. Mudah nak baca, dia kecil-kecil ni mudah. Kalau bagi buku itu kita rasa besar payah nak baca ni. Tapi kalau hak kecil ni, bila-bila minum kopi pun dan. Jadi di antara amar makruf yang tuan-tuan kena ingat, banyak sekali hadis-hadis
Nabi SAW dan ayat Quran yang menyebut tentang bahayanya apabila manusia ini tidak bertugas dengan tugas amar ma'ruf. Kerana Allah Ta'ala bila dia tu azab Al-Quran, bila dia tu azab pada kita, Al-Quran ceritakan bukan azab tu kena kau orang buat maksiat. Sekampung dia akak semua sekali. Akak baru orang panggil. Ini masalah kita. Hadis yang kedua, iza zahara zina war riba fi qaryatin azinallahu bihalakiha. Maknanya Allah Ta'ala apabila zina dan riba menzahirkan berlaku secara luas, secara terang-terang di sebuah kampung, Allah telah mengizinkan supaya kampung tersebut dibinasakan. Ini berat. Berat kata berat kita? Sangat berat. Iza azinallahu riba fi qaryatin azinallahu bi'alakiha. Allah Ta'ala telah memberi keizinan untuk binasa kampung itu. Tunggu masa ya. Jadi kadang-kadang kita berlaku benda-benda yang tidak diingini dalam kampung kita disebabkan oleh ada benda-benda maksiat yang kadang-kadang kita baik, orang lain tak baik. Hari ni tuan-tuan kena tengok. Tak usah kata kampung mak jauh-jauh lah. Kita tak usah mikir negeri mana kena apa ni puting beliau, negeri mana kena apa dia gempa bumi. Kampung kita hari ni aman ke tak aman? Banyak kita jumpa sahabat-sahabat kita tak tidur malam, kena jaga ruko tetangga. Kenapa ruko tetangga ni semua ni? Kalau negeri kampung kita aman, tak perlu ruko tetangga. Tak perlu ruko tetangga, baik tidur. Tidak sedap kan tidur. Tidur malam sedap. Kalau nak bangun tahajud akhir malam ni tu siapa tak tidur. Mana tak apalah, giliran ruko tetangga tu baiklah, cantiklah. Tapi kita nak cerita apa sebabnya perlu pada ruko tetangga dalam keadaan kita dah duduk dalam masyarakat, ya orang kampung kita kena dalam keluarga setengah tu duduk dalam kelompok keluarga dia, tapi masih lagi perlu pada ruko tetangga. Ini angkara maksiat yang berlaku di kawasan kita. Kita kena, ini kecil tu. Kalau mari besar-besar lagi, mari gempa bumi, mari benda-benda yang nasallallahu alaihi wasallam minta selamat lagi dengan Allah SWT daripada bala bencana yang timbul, hasil akibat daripada kita tidak melaksanakan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Boleh jadi orang ni suruh benda baik pandai, tapi nak tegah hak munkar ni berat sikit. Jadi kita ni kena jalan dua sayap. Royak benda baik saja. Hak munkar tak tegah, tak jadi. Kena royak baik, hak munkar kena tegah, kena larang. Jadi menjadi tanggungjawab semua, bukan tanggungjawab tu email dengan penjaga maksiat. Penjaga maksiat ada berapa orang ya kawasan kita. Hari ni pula hak skim baru dia panggil ni pula penjaga maksiat lagi kurang dah. Dulu ramai sikit. Lo ni dia naik pakak hak mana ada tu. Lepas tu ni kan seorang 2 4 5 ada. Kawasannya luas. Pegawai ada 3 4 orang. Nu apa? Tu pun tanya pegawai kita, Allah masya-Allah. Kadang-kadang tak tidur 3 malam dia kata duduk berhambak. Tak hambak ke? Lagi dahsyat. Setara hambak tu pun dahsyat dah. Jadi kita kena pakak. Tak payah duduk tunggu jawatan lah. Tak payah tunggu jawatan. Kita tengok dalam kampung kita ada maksiat. Sama ada kita pergi berunding dengan tuan rumah. Tu tanya jangan duduk panggil kat maksiat. Jangan duduk panggil kat azab Allah Ta'ala mari kampung kita ni. Bahaya. Tuan-tuan saya mikir banyak lah hari ni. Apa sebab ruko tetangga mari? Apa sebab kita nak keluar rumah? Masjid pun kena pakai grill lah ni. Sampai 3 4 lapis koci. Dulu masjid ni darul musafir. Orang mari musafir tunggu mari pukul 2 pagi, 3 pagi semua boleh masuk masjid. Lah ni. Alhamdulillah masjid kita nak ada kaki 5 luar. Ada setengah masjid tu tak ada. Nak semaya tuan-tuan, semaya tepi tangga betul. Duduk je. Koci habis masjid. Tak berani duduk. Kalau apa? Maksiat berlaku menyebabkan manusia tidak ada keamanan. So saya kata gap betul, saya selalu dengar cerita orang tak sebut. Cerita keadilan Sayyidina Umar radhiyallahu taala tu. Bila mari memimpin luar, mari nak jumpa Sayyidina Umar, dia tanya mana rumah pemimpin, mana rumah khalifah. Orang kata tu ada tidur bawah pokok tu dia. Duduk tidur bawah pokok. Tak ada pengawal, tak ada gap. Kawan ni wakil raja mari ni. Bila tengok Sayyidina Umar tidur bawah pokok, dia kata adil ta apa nimta. Dia kata hakam ta fa adil, kata orang kafir. Hei Umar, mu meretah, mu berlaku adil, mu tidur bawah pokok. Tak ada siapa cara. Tapi kalau kita meretah dengan tidak adil, polis jaga. Kita lah ni kita adil, kita sendiri pun tidak buat kacau kan. Tapi oleh kerana suasana dalam masyarakat tu banyak maksiat yang menyebabkan maksiat ni dia tak mari wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah, tu kata dalam Quran. Mu takutlah fitnah bila dia turun bukan kena kau orang zalim ya. Orang hak jauh-jauh duduk atas masjid atas surau apa, tupai juga kena bala bencana. Jadi kalau kita tak bertanggungjawab dengan benda ni berat. Hadis ni tuan-tuan kena ingat cukup berat. Siapa dia berlepas riba dengan zina masuk dalam kampung, orang ni telah mengundang azab Allah Ta'ala mari kampung dia. Allah Ta'ala orang ni telah membenarkan, Allah Ta'ala telah mengizinkan kampung ini dibinasakan. Itu di antara peringatan-peringatan yang perlu kita kena ingat.
Kesemua hadis ini, dua hadis ini, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dalam bab jual beli. Menurut Al-Hakim, sanad hadis ini sahih tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Al-Tabarani. Sementara hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Tabarani dan ditasihkan hadis ini oleh sebagian ulama hadis. Baiklah, pengajaran hadis. Kesemua hadis ini sudah cukup menjelaskan keburukan riba dan zina. Campur sekali dua. Keburukan riba dan zina sekali. Jadi zina ini satu benda yang berat. Sudah cukup untuk kita menjauhi riba dan zina apabila semua mereka yang terlibat dengan urusan riba dilaknat, iaitu dijauhkan daripada rahmat Allah, dan amalan riba pula disenaraikan sebagai jenayah berat, iaitulah jenayah dosa. Keburukan dan pendustaannya tiada yang menyerupainya kecuali jenayah menyekutukan Allah. Maknanya kalau tengok dari ayat riba, kutu dianya seangkatan dengan riba ni, iaitulah menyekutukan Allah SWT, syirik. Iaitulah pembohongan dan kesesatan yang paling dahsyat, dan jenayah sihir, iaitu perbuatan menipu, memperdaya dan lain-lain jenayah berat. Mana dalam hadis tadi kita dah sebut dah sab'al mubiqat, Nabi kata 7 perkara yang membinasakan, di antaranya riba, makan riba. Dalam hadis yang pertama tadi. Malah bukti paling nyata bahawa riba ini adalah amalan paling buruk yang dilakukan oleh manusia ialah apabila ia dihubung kaitkan dengan zina. Jadi zina ini tak ada siapa lah kata tak. Tak ada siapa kata baik. Jenayah menceroboh kehormatan dan merosakkan individu dan masyarakat yang tiada tandingannya. Malah kedua-duanya menjadi sebab sesebuah masyarakat dimusnahkan. Maknanya satu kampung dimusnahkan oleh Allah SWT disebabnya riba dengan zina. Ini berat. Atas dasar ini, umat Islam bersependapat, yakni berijma' bahawa riba dan urus niaga yang berlandaskan riba adalah haram dan tergolong dalam dosa-dosa besar yang menjadikan pengamalnya fasik. Nas'alullah salam. Mana fasik ni berat. Bawah pada kafir, fasik. Tidak kafir, mana orang ni tak sampai peringkat murtad. Tapi perbuatan ni dipanggil fasik, mana orang yang tidak baik. Bahkan Allah juga tidak menerima amalan-amalan baik mereka yang terlibat dengan riba, sehinggalah mereka bertaubat dengan sebenar-benar taubat, iaitu taubat nasuha, daripada tindakan mereka menerima atau memberi riba. Mana penyakit ni memang penyakit berat, dan tuan-tuan kena macam mana pun mesti mempunyai keazaman yang kuat. Nak berhenti daripada satu benda yang biasa kita buat, bukan benda senang. Kita nak tinggal satu benda kebiasaan kita, bukan satu benda yang mudah tuan-tuan. Karena itulah, kalau kita tak letak keazaman yang kuat dengan berserah diri, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kita tak akan terlaksana, tak akan berhenti. Tak apa dia tu, orang lain pun mati. Nampaknya apa ni, hok makan riba kuat pun, tokai ceti mati pun, mayat dia tak busuk. Dia main lagu tu, main hujah syaitan mari. Potollah dia tu, seimai pergi semaya juga. Jadi buat putar belik gini yang menyebabkan orang kita payah nak bertaubat kepada Allah SWT. Tapi kalau kita dapat kesedaran, Allah Ta'ala bagi tahu jelas pada kita dalam Quran benda ni haram. Nabi pun bagi amaran yang begini keras. Kita mesti letak satu keazaman yang kuat di hadapan kita. Apa jadi pun, susah ke senang, aku bertaubat daripada benda ni. Tak situ tu. Jangan duk mikir orang lain pakai kereta besar dah, banglo pun besar, aku tak akan duduk setara ni. Duduklah setara ni tuan-tuan. Sebesar mana rumah kita, sebesar mana kereta kita, berapa hari kita nak duduk? Berapa hari? 10 tahun. Panjang umur lagi 20 tahun. Apa pada tu? Nyusul demo lah kita. Ikhwan. Jadi hak orang kita. Yang kita duduk gelombang dengan azab Allah Ta'ala dalam kubur. Harta benda yang kita tinggal hasil daripada harta haram di mahraja lela oleh orang-orang yang kita tinggal. Ini saja yang itu saja kelebihan yang ada. Bahkan kesemua syariat samawiyah, mana syariat yang turun dari langit, sama ada bukan agama belum pada kita lagi, yang diturunkan sebelum Islam juga mengharamkan riba. Al-Quran, kitab yang diturunkan tanpa sebarang salah silap, turut menjelaskan bahawa sebab yang melayakkan Bani Israel menerima laknat, azab, kesengsaraan dan bencana adalah kerana dosa yang mereka lakukan, terutamanya riba. Sedangkan mereka dilarang mengamalkannya. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim,
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. Dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah. Mana ayat Quran ini jelas pada kita, agama Yahudi pun mengharamkan riba. Macam hari ni orang sibuk tentang arak. Dia kata arak ni haram untuk orang Islam saja. Tapi kalau kita tanya, tok-tok guru orang yang bukan Islam, oh dia kata agama dia apa haram juga. Jadi ada benda yang silap faham. Tapi boleh kerana negara masyarakat macam ni payah nak kira. Pasal kita takut kuasa ni duduk di 5 tahun sekali. Jadi masalah kita nak bertindak susah. Kerana 5 tahun atau 4 tahun setengah. Ini masalah. Dan juga disebabkan mereka mengambil riba. Jadi pok Yahudi ambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya. Dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah, yakni tipu jual, tipu judi dan sebagainya. Dan ingatlah kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi ayat Quran walaupun turun kepada umat dahulu, tapi pengharaman riba, pengharaman makan harta orang dengan tidak betul adalah pengharaman yang umum kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tuan-tuan dengar dalam khutbah yang ditulis disebar oleh majlis. Tu email kita baca sini tak? Minggu baru ni. Tidak buat rasuah. Itu buat rasuah. Makna dalam fakta yang disebut di situ, di antara negara yang tinggi rasuah negara kita. Ini yang kita heran. Orang Melayu nampak lembut, baik gini pun, tapi kalau dia rasuah dia, utuh betul. Dalam tahun ni berapa utuh dah kita tengok. Jabatan terakhir jabatan utuh. Stadium paling canggih sekali Malaysia, utuh. Berapa utuh lagi. Hasil daripada apa? Semuanya hasil. Main daripada makan harta yang tidak halal, main rasuah. Penyakit rasuah ni pun penyakit yang berat. Tapi inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kawan-kawan kita nak bertaubat, susah dia kata. Payah ustaz nak taubat. Payah macam mana? Kalau saya taubat ni, taubat kerja kita. Pergi bila minta tenda. Kawan-kawan dia, pegawai-pegawai nak bagi tenda. Dia kata awak nak ni, boleh. Mari dulu. Tengok projek besar, 50,000 minta. Besar lagi 100,000. Minta ni. Nak lulus bagian ni, kalau tidak saya bagi orang lain. Ni pegawai-pegawai ni. Pegawai-pegawai hak pelulus projek ni. Pasal itulah kita bila kajian istihab nak bagi projek banyak-banyak ni, Allahu Akbar, bimbang selalu. Bimbang ke anak-anak orang Islam ni. Kodok gomo ke rasuah ni. Bila mari rasuah kuat, rasuah ni penyakit dia sama penyakit riba ni. Penyakit dosa besar berlaku. La'ana Rasulullah, benda-benda Rasulullah laknat berlaku di antaranya perbuatan rasuah. Utuh negara, utuh bangunan, utuh apa semua ni asasnya daripada rasuah. Kita tengok hari ni orang tak kira duit masjid. Kadang-kadang kita tanya pasal apa masjid ni. Dia buat masjid baru. Satu masjid comel. Baru buat. Tengok dinding keriput. Tanya untuk email kata berapa dinding keriput. Macam buat dengan kaki gini ni. Kontraktor orang jual buat kata bayar murah sangat. Bayar murah tak apa. Kira apa bayar murah? Duit tu tiris bilah lain. Tidak pergi beli barang untuk masjid tu. Pergi kepada orang-orang lain yang terlibat dengan projek. Inilah kita bagi nasihatlah kepada tuan-tuan. Tak seduk main gunalah kuasa-kuasa yang ada ni untuk mengauk keuntungan. Carilah harta-harta yang halal. Nak buat perniagaan yang halal Tuhan bagi. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tuhan haram riba. Perniagaan itu haram. Tapi rasuah ni satu dosa besar yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan negara runtuh dan masyarakat sendiri pun berada dalam keruntuhan yang membahayakan. Kalau kita dalam hasil dari kajian yang dibuat oleh pejabat agama terhadap anak-anak yang bermasalah. Bila dia cari sebab-sebab anak bermasalah hari ni di pusat-pusat pemulihan, setelah diinterview, dikaji selidik, kebanyakan anak-anak yang ada di sini, kebanyakannya bukan semua. Kebanyakannya anak-anak yang ibu bapaknya terlibat dengan benda-benda macam ni. Hak ni penguatkuasa kau ni, hak ni penguatkuasa ni, maknanya sah dah ayah dia ni terlibat dengan makan harta haram. Kesan dia atas dunia ni Tuhan beri tengok anak-anak dia duduk di pusat-pusat serenti, pusat pemulihan yang Allah Ta'ala minta selamat kita daripada menerima anak-anak sedemikian.
Hasil daripada apa? Hasil daripada pok ni. Buat kelik duit-duit haram bagi makan kepada anak dia tanis. Anak dia telah memberi pulangan yang besar di atas dunia. Lagi dalam akhirat kalau tak taubat, Allah Taala lah yang berkuasa memberi apa yang sepatut untuk mereka. Na'udzubillah. Baiklah. Itu penjelasan tentang ayat riba, ayat rasuah, ayat zina, semuanya bagai-bagai bahaya belaka yang perlu kita kena jauhi, dan mesti kita bersama membenteras benda-benda ini. Jangan letak pada siapa saja. Tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tugas semua pihak, bukan hanya tugas orang-orang tertentu saja. Huraian dan penjelasan dalam masalah riba. Jumhur, mana jumhur tu mana majoriti ulama. Mana jumhur, majoriti, kebanyakan ulama berpendapat urus niaga berunsur riba dianggap wujud dan pertukaran tersebut diharamkan apabila wujud illah. Illah itu makna sebab. Illah mana sebab. Illah riba dalam urus niaga tersebut. Sama ada urus niaga itu dilakukan sesama orang Islam atau dengan orang kafir zimmi atau kafir harbi. Malah ni nama istilah sikit. Kafir harbi itu apa dia? Kafir zimmi itu apa? Dia akan sebutlah ni. Kafir harbi itu mana kafir yang kita perang dengan dia. Mana hari ni kalau kafir harbi ni tuan-tuan kita boleh letak Israel. Kerana Israel ni dia perang dengan orang Islam. Jak mula sampai hari ni pun peperangan berlaku. Kecuali negara-negara yang tidak ada maruah dan tidak ada moral yang mengiktirafkan Israel sebagai satu negara. Itu negara yang memang orang ni tak ada moral. Tak sekian negara kafir, negara umat Islam yang mengiktirafkan Israel. Yang penting Israel ni satu negara haram. Boleh kata ijma' lah apa ni, negara-negara umat Islam seluruh dunia ni Israel negara haram. Jadi kalau kita nak kata kafir harbi itu Israel lah hari ni. Kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang duduk dalam negara Islam. Macam kawan-kawan kita hari ni zimmi lah berlaku. Mana orang kafir duduk negara Islam dalam negara kita, dalam negara orang Islam. Tak boleh kata dia. Satu lagi dia panggil kafir musta'man. Musta'man ni mana orang kafir masuk ke negara Islam dengan kebenaran, dapat visa, dapat permit masuk. Itu dia panggil kafir musta'man. Kafir zimmi maksud penduduk tetap. Kafir harbi hok perang. Tengok ni. Jadi urus niaga ni sama ada urus niaga riba ni dengan orang Islam, dengan kafir zimmi atau dengan kafir harbi. Tak boleh berlaku. Pendapat jumhur ulama. Mana majoriti ulamanya riba ni dengan siapa pun tak boleh. Kita jangan main pala siapa. Kerana ada riwayat di bawah ni. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, tanda situ Muhammad Ibn Hasan. Muhammad ni Muhammad Ibn Hasan, iaitulah sahabat murid besar kepada Abu Hanifah. Jadi kalau kita baca dalam mazhab Hanafi Muhammad, nama dia Muhammad Ibn Hasan. Maknanya orang panggil orang kanan Imam Abu Hanifah. Tapi kanan tak kanan pun dalam bab ni dia sekali. Dalam bab lain Abu Hanifah kata gini, dia kata gini. Jadi ulama dulu walaupun di satu mazhab tapi pandangannya dia banyak berbeza. Mana dia tidak taklid buta, maknanya kepada imam dia. Menurut dua imam ni, Abu Hanifah dengan Muhammad, unsur riba hanya wujud apabila pertukaran yang berunsur riba membabitkan dua barangan yang terpelihara. Mana bagi orang ni bagi dipelihara. Maknanya bagi ada kehormatan, tak boleh diambil, tak boleh dicuri, tak boleh diambil sewenang-wenangnya. Maksud terpelihara ialah dua hak milik yang tidak boleh diceroboh dan diambil daripada pemiliknya tanpa kebenaran syarak. Berdasarkan pendapat ini, jika salah satu barangan tersebut bukan barangan yang terpelihara, contohnya ia dimiliki oleh kafir harbi. Tahu dah kafir harbi ini mana kafir hak perang, hak negara dia perang dengan kita. Israel lah kita sebut hari ini. Iaitu orang bukan Islam yang berkerakyatan negara bukan Islam yang berperang dengan negara Islam. Itu mana harbi. Orang bukan Islam, rakyat pada negara bukan Islam yang perang dengan orang Islam. Maka illah sebab riba tidak wujud jika pihak yang mengambil bayaran tambahan adalah orang Islam. Jelas ke tak jelas kita? Maknanya bagi mazhab Abu Hanifah, kalau kita pergi nego dengan orang Israel dengan Yahudi, kita boleh ambil riba. Pasal harta dia itu harta halal bagi kita ambil. Harta perang dia panggil. Kalau kita tahu dia boleh buat ghanimah. Itu pandangan dia. Jangan gaduh lagi dengan perkara. Oleh itu, apabila seorang peniaga Islam berniaga di negara kafir harbi dengan jaminan keselamatan daripada negara tersebut, dia berurus niaga dengan penduduk negara tersebut serta memperolehi keuntungan dengan cara riba. Keuntungan tersebut dibenarkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad rahimahumullah. Sementara bagi kafir zimmi, apa dia kafir zimmi pula? Ingat takrif dia. Kafir zimmi iaitu penduduk bukan Islam, non muslim yang menetap di negara Islam.
hartanya adalah terpelihara menurut ijma' ulama. Mana tak boleh kita kata ni bahagian orang bukan Islam ni tak apa curi tak. Karena ada dulu sebahagian daripada Tok Leban ni dianggap orang yang ada hari ni sama ada orang bukan Islam dalam negara kita ni boleh pergi ambil barang-barang dia sebab dia kira harbi. Bukan harbi. Kalau harbi mana kita boleh ambil barang dia tanpa boleh pergi curi. Dia tidak nama curi, tak ada kat tangan. Tapi dia ni tidak nak anggap harbi. Kerana dia duduk dalam negara kita, dalam keamanan, dia mendapat kerakyatan negara. Jangan salah faham. Jadi hartanya adalah terpelihara menurut ijma' ulama. Begitu juga dengan orang musta'min. Musta'min mana kafir harbi. Kafir harbi yang masuk ke negara Islam dengan jaminan keselamatan dan kebenaran pemerintah Islam. Orang kafir harbi masuk. Oleh kerana dia baik, kajian visa dia, maka kita tak boleh ambil harta dia. Urus niaga berunsur riba tidak dibenarkan dengan mereka. Faktor perbezaan agama tidak diambil kira di sini kerana para ulama sependapat bahawa persamaan agama yang dianuti tidak menjadi syarat bagi menentukan wujudnya unsur riba ataupun tidak. Jadi dalam mazhab Hanifah dia panggil apa lagi? Perbezaan negara itu ada hukum yang berbeza. Pendapat jumhur yang mengatakan tidak boleh berlaku riba ni dengan semua kafir. Hujah jumhur ulama dalam kes ini ialah pengharaman riba dilaksanakan terhadap orang Islam dan bukan Islam kerana berdasarkan pendapat yang sahih. Bukan Islam juga diperintahkan supaya melaksanakan cabang-cabang hukum syarak. Jadi dalam masalah ini masalah apa kalau orang Islam dosa dia kalau dia tak semaya. Sedangkan kalau dia semaya tak sah, tapi kalau dia tak semaya itu dosa ke tidak? Jadi ada ulama mengatakan bahawa orang kafir ni dituntut buat benda ni. Pasal dalam neraka esok ditanya, "Masalah kakum fi saqar?" Pasal apa murid neraka ni? Dia jawab, "Lam nakum minal musallin," kerana kami tak semaya. Puak kafir dah tu jawab. Jadi di sini kata ulama, orang kafir pun dituntut supaya melakukan cabang-cabang agama. Selain itu, nas-nas yang menyentuh tentang urus niaga berunsur riba dinyatakan secara umum tidak ditujukan khusus kepada sesiapa. Oleh itu hukum ini perlu kekal sebagai umum. Itu hujah jumhur. Kita balik semula kepada hujah Abu Hanifah dan Muhammad. Hujah mereka pula ialah harta milik kafir harbi tidak terpelihara, mana tidak maksum. Malah harta itu sendiri sebenarnya harus boleh diambil. Cuma orang Islam yang memasuki negara harbi dilarang mengambil dan memiliki harta tersebut tanpa kerelaan mereka kerana keadaan negara itu yang penuh dengan penipuan dan pengkhianatan. Apabila mereka menyerahkan harta tersebut kepada orang Islam dengan cara yang dipersetujuinya, maka larangan ini ditarik balik kerana sebab larangan sudah tiada. Jadi kalau kita nak ambil tanpa diizin tak boleh. Tapi dengan kita main riba dengan dia izin dah beri ke kita tu. Cara mainnya tu. Mainnya secara sukarela. Ini hujah dia. Dengan itu, pemilikan itu sama seperti memiliki harta tidak bertuan yang dibenarkan. Pemilikan ini dibenarkan syarak dan harta seperti itu boleh dimiliki. Contoh pemilikan harta tidak bertuan yang dibenarkan oleh syarak ialah mengambil kayu api atau rumput yang tidak dipelihara oleh sesiapa. Jadi hujah Abu Hanifah. Ulasan kepada masalah ini, walau bagaimanapun perlu diingatkan di sini. Itu hujah Abu Hanifah kita dengar, hujah jumhur kita dengar. Dia punya khulasah ataupun ulasan dianya, pendapat ini tidak boleh diamalkan pada hari ini. Jangan diambil lagi. Kerana orang Islam tidak mungkin dapat bekerja dan berniaga di negara harbi atau berniaga dengan kafir harbi mengikut undang-undang dan amalan yang diguna pakai hari ini, mengikut undang-undang antarabangsa. Oleh itu kami merasakan amadanah lebih baik para fuqaha dan mufti tidak membincangkan pendapat ini. So sudah bicara lah, dia kata pasal kalau bicara orang jadi macam boleh ni. Jadi bahaya. Walaupun itulah tindakan yang terbaik, namun demikian kami bincangkan juga perkara ini di sini dalam kitab kita ni kerana kami terlalu kerap mendengar ramai pihak yang berpaut di dahan yang rapuh. Sedap juga bahasa dia. Pegang dengan daun, dengan dahan rapuh. Cuba mengambil kesempatan dengan pendapat ini untuk menghalalkan yang haram. Ramai di kalangan mereka berurus niaga secara riba dengan bank-bank asing. Mereka menerima hasil riba, malah ada kalanya mereka yang menganjurkan riba. Hasil riba dengan alasan mereka telah meminta pandangan ulama dan ulama telah memberi fatwa yang membenarkannya. Oleh itu, kami nyatakan pendapat ini di sini supaya dapat dipahami apakah hakikat sebenarnya. Sebenarnya pendapat ini merujuk hanya kepada kafir harbi.
Kafir harbi ialah kafir yang berkerayatan negara yang sedang berperang dengan negara Islam mengikut istilah syarak dan uruf hari ini. Pada hari ini, definisi atau pentarikh ini hanya wujud antara kita dengan Yahudi yang telah merampas bumi dan tempat suci kita di Palestin. Berbeza dengan negara barat atau timur yang bukan Islam. Menurut istilah syarak mereka bukan kafir harbi, walaupun pada hakikatnya ada di antara mereka yang menyokong dan membantu Zionis. Walau bagaimanapun mereka tidak termasuk dalam hukum yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad. Berdasarkan kenyataan ini, kami nyatakan di sini. Jadi ulasannya, urus niaga secara riba dengan mana-mana bank asing atau rakyat asing di negara mereka adalah haram dan tidak dibenarkan. Samalah seperti jika mereka berada di negara Islam. Jika jika kita berpendapat ia bukan perkara yang amat diharamkan dan ditegah disebabkan ia akan membawa keluar wang negara Islam dan digunakan untuk kepentingan orang bukan Islam. Pada kebiasaannya keadaan ini akan membawa keburukan yang lebih besar kepada kepentingan negara Islam dan menyebabkan negara Islam terperangkap dalam kegawatan ekonomi kerana kita masuk ke negara mereka dan mereka masuk ke negara kita tanpa sebarang halangan. Ulama yang mengeluarkan pendapat ini turut menjelaskan bahawa pendapat ini tidak membabitkan urus niaga bersama kafir harbi yang masuk ke negara Islam dengan jaminan pemerintah. Lebih-lebih lagi mereka adalah selain kafir harbi yang masuk ke negara Islam dengan jaminan pemerintah. Jadi itulah kesimpulan kita dalam perbincangan bab riba ni. Satu riba satu benda yang bahaya, satu perkara yang perlu diingatkan bahawa inilah satu benda yang mesti dihapuskan. Kita nak hapus secara total memang tidak mampu, oleh kerana pemerintah kita ini belum lagi menghapuskan seluruhnya urusan berniaga secara riba, dan bank-bank tidak dipaksa. Bahkan pajak gadai kita pun masih lagi ada dua. Satu pajak gadai dia panggil rahan, satu lagi pajak gadai yang tidak rahan. Jadi orang kita ni bila-bila tak rahan pun penuh lagi dalam kedai-kedai pajak gadai yang kafir ni. Jadi kesedaran masyarakat itulah yang boleh menutup kemungkaran yang ada ini. Kalau semua orang tak pergi bank riba, perbankan Islam banyak hari ini. Jadi kenapa kita nak pergi cari benda-benda yang haram? Jadi tak selesai masalah, kecuali balik semula kepada kesedaran. Jadi kita nak lagi kesedaran macam mana masyarakat kita hari ini? Dia dengar pun tidak. Dengar pun tidak dalam kuliah-kuliah agama, tak mari. Dalam khutbah mari pun tengah tidur, mari lewat. Dalam TV, orang cara bab riba, dia pergi buka channel lain. Buka channel ada beratus hari ini, berpuluh-puluh channel. Jadi maknanya manusia duduk dalam keadaan terombang ambing, dia tidak tahu dia ni agama apa setengahnya. Dia tahu agama Islam itu apabila tengok kat kenalan dia, ataupun bila dia mati, barulah dia serah dia Islam. Cari orang baca Quran, cari apa semua sekali. Itu di antara penyakit yang ada masyarakat ini. Tuan-tuan kena ingat bahawa kita hidup di atas dunia ini bukan lama, hanya sementara. Yang kekal abadi itulah dalam apa yang ada dalam amalan yang kita buat. Jadi kita akan masuk perbincangan kita yang seterusnya dalam bab riba, dalam bab sarf, yakni pertukaran mata wang, dia panggil as-sarf. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita pada jalsah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.